Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali kita pada petang ini untuk kita sama-sama menyambung dalam mempelajari kitab yang diterjemahkan, iaitu tajuknya Jalan Golongan yang Selamat, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, yang memuatkan 46 perbahasan ataupun 46 perkara bab yang terkait tentang akidah ataupun tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengannya, agar kita mempelajarinya, memahaminya, dan beramal dengannya serta mengajak manusia kepadanya. Kerana tauhid adalah merupakan pokok agama dan ia adalah merupakan sebab Allah Ta'ala utuskan para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mendakwahkannya dan mengingatkan mereka tentang perkara yang sangat terlarang, yang menatijahkan bencana dan juga mudarat yang sangat besar, khususnya di negeri akhirat, iaitu kesyirikan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, pada petang ini kita akan melanjutkan perbahasan Syekh rahimahullah, iaitu pada bahagian yang ke-18, muka surat 96, iaitu lanjutan daripada penjelasan terkait bahagian 17, iaitu cara menghilangkan syirik. Telah berlalu penjelasannya pada kuliah sebelum ini, di mana Syekh rahimahullah memaparkan iaitu 3 perkara yang hendaknya dihilangkan, yang hendaknya dihindari, yang hendaknya dijauhi, iaitu syirik dalam perbuatan Allah Ta'ala, iaitu beriktikad bahawa di samping Allah terdapat pencipta atau pengatur yang lain. Ini dari sisi ar-rububiyah Allah Ta'ala. Yang kedua, syirik dalam ibadah dan doa. Ini dari sisi uluhiyah Allah Ta'ala, perbuatan hamba terhadap Allah dari sisi pelaksanaan ketaatan yang Allah perintahkan. Tak boleh ada padanya persekutuan ataupun adanya tandingan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, syirik dalam sifat, iaitu memberikan hak rububiyah kepada makhluk. Seperti mengatakan ada orang yang diberikan wewenang untuk mengatur alam ini dan mereka itu memiliki kekuasaan. Ya, seolah-olah mereka memiliki sebahagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dipaparkan oleh Syekh rahimahullah ini berlaku. Bukan saja sejak daripada Syekh rahimahullah menulis kitab ini, bahkan di zaman sekarang banyak berlaku. Bahkan kita temui. Bahkan di setengah tempat ia adalah perkara yang biasa. Kenapa? Kerana ada penyerunya atas nama agama. Kalau orang awam boleh dimaklumi, tetapi ini orang yang berpenampilan berjawatan agamawan. Maka perkara itu, apabila seseorang memiliki ilmu tentangnya, maka mudahlah dia untuk mengenali tentang kebatilan seruan mereka itu, dan dengan itu dapat diberi peringatan agar menjauhinya. Baik, bahagian 18 boleh kita katakan sebagai kesimpulan bahagian 17, iaitu orang yang mengesakan Allah. Siapakah mereka itu yang disebut sebagai muwahhidun? Orang yang benar-benar mentauhidkan, mengesakan Allah Ta'ala dalam segala lapangan secara lengkap. Sebagaimana kita belajar tentang Al-Quranul Karim menjelaskan bahawa kewajipan bagi seorang hamba mentauhidkan Allah dari 3 sisi. Dan ayat-ayat Al-Quran akan berkisar di sekitar 3 ini. Mentauhidkan Allah dari sisi ar-rububiyahnya, iaitu disebut sebagai tauhid ar-rububiyah, iaitu mengesa akan segala perbuatan, kerja buat Allah Ta'ala, seperti mencipta, mengatur, mengurus, dan pelbagai lagi. Yang kedua, iaitu mengesakan Allah dari sisi al-uluhiyah, iaitu menyerahkan seluruh
Perbuatan hamba dalam melaksanakan ketaatan hendaklah ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Mutlak, tak boleh dikongsi. Ya, tak boleh dikongsi dengan makhluk. Kerana makhluk bukan Tuhan. Makhluk itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengesakan Allah Ta'ala dari sisi al-asma' was sifat. Iaitu, ya, meyakini, menerima seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, dan ini ada perbahasan yang panjang terkait tentang perkara ini. Baik, sekarang kata Syekh rahimahullah di bawah tajuk ini, barang siapa menafikan ketiga macam syirik tersebut yang telah kita sebut tadi pada bab ataupun bahagian 17, ya, barang siapa menafikan tiga macam atau tiga jenis syirik tersebut daripada Allah, ya, kemudian ia mengesakan Allah dalam zatnya dan dalam menyembah serta berdoa kepadanya, juga dalam sifat-sifatnya, maka dia adalah seorang muwahhid. Dia bukan musyrik, dia muwahhid yang sejati, yakni yang mengesakan Allah Ta'ala, yang bakal memiliki berbagai keutamaan khusus yang dijanjikan bagi orang-orang muwahhidin. Jadi agama ini, ya, dia tegak di atas paksi, iaitu menetapkan, menafikan. Menafikan dan menetapkan. Itu syahadah la ilaha illallah. La ilaha, ya, iaitu penafian, tolak seluruh, tidak ada, ya, ilah-ilah yang berhak diibadahi, ya, kecuali illa, menetapkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi dalam apa-apa hal yang terkait urusan ibadah, makhluk tidak boleh disandingkan, disejajarkan, ya, dipersekutukan, diletak dalam satu, ya, tempat, ya, di samping Allah Ta'ala, kerana itu merupakan perkara yang bernatijahkan menghina Allah Ta'ala, kerana menyamakan makhluk dengan pencipta makhluk. Ini bentuk, ya, kurang ajar yang paling tinggi. Ya, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk yang diciptakannya. Sekali-kali tak boleh disamakan. Ya, tak boleh disamakan. Jadi orang-orang yang berjalan di atas kalimah tauhid ini menafikan dan menetapkan, ya, menafikan syirik, menetapkan tauhid, maka mereka adalah orang yang muwahhid. Akibatnya daripada sikap, i'tiqad dan perbuatan mereka ini, maka mereka akan diberikan pelbagai keutamaan khusus yang dijanjikan. Apa keutamaan itu? Ya, Quran, hadis menjelaskan banyak. Contoh, barang siapa yang mentauhidkan Allah dengan benar dan berlepas diri daripada kesyirikan, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Sebagaimana dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang terakhir, hadis yang ke-42 itu. Ya, hadis qudsi. Wahai hamba, ya ibadi, wahai hamba ku, jika engkau datang dengan membawa, ya, dosa dan sebagainya sebanyak sepenuh langit, ya, dan begitulah seterusnya, kemudian jika kau datang dalam keadaan dosa dan kau tidak melakukan kesyirikan, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosamu. Itu dihapuskan seluruh dosa. Ya, dan syarat untuk mendapat pengampunan Allah Ta'ala adalah dengan tauhid. Sejahat apa pun manusia, dia melakukan dosa-dosa yang lain, tetapi dia terjaga tauhidnya, tak terbatal, maka dia tetap mendapat jaminan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Itulah mahal dan berharganya tauhid. Tetapi nak menjaganya adalah perkara yang sulit. Kerana apa? Kerana dia wajib mengetahui perincian-perincian tentang bagaimana nak menjaga tauhid. Mau tidak mahu, dia wajib mengetahuinya, dan dia wajib juga mengetahui pembatalnya, iaitu syirik. Dan betapa banyak manusia yang terjatuh ke dalam kesyirikan, sama ada disebabkan oleh syubhat yang terkena padanya atau disebabkan oleh kejahilan. Ramai orang menganggap perbuatan itu tidak jatuh syirik, padahal sebenarnya telah terbatal keislaman. Iaitu dibincangkan secara khusus tentang jenis-jenis syirik yang banyak berlaku di dalam masyarakat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memiliki satu kitab khusus membahaskan dari sisi ini, iaitu Kitabut Tauhid. Ya, kitab yang besar sekali faedah untuk membentingi kita supaya kukuh di atas tauhid yang benar, murni, tulus, bersih daripada segala kesyirikan. Di situ dijelaskan apa saja perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu terbatal keislamannya.
Jadi ini kitab yang sangat besar faedahnya, yang sangat memberi manfaat. Dan kitab ini sayugianya di zaman kita ni dipelajari. Kerana banyak yang disebut oleh Syekh rahimahullah itu berlaku di zaman sekarang. Tak terhitung. Apa yang dipaparkan itu memang bukan sekarang. Dia adalah warisan klasik sejak daripada zaman umat Nabi Nuh alaihissalam. Iaitu pintu kesyirikan yang paling utama, paling mudah, paling cepat berlaku adalah menerusi niat baik atas nama ibadah, iaitu sayang pada orang soleh. Umat Nabi Nuh AS, kenapa Allah utuskan Nabi Nuh AS? Kerana kaumnya hulu terhadap berlebih-lebihan meletakkan orang soleh diposisikan setara dengan Allah. Yang asalnya adalah niat mereka baik, cinta pada orang soleh memang dituntut dalam agama. Ya, melihat wajah orang soleh, maka ingat pada Allah. Ya, sampai hari ini ada orang seperti itu. Penuh gambar dalam rumah dia, gambar wali lah, gambar syekh, penuh. Bahkan letak dalam poket, bawa merata. Bahkan di kuburan pun dipajang, diletak gambar-gambar itu. Ya, khususnya orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi. Ini amalan mereka di antara yang utama. Ya, tu. Kerana apa? Atas alasan sayang pada orang soleh. Sayang pada orang soleh ini memang dituntut, tetapi mesti ikut aturan. Bukan ikut aturan sendiri, ikut aturan syariat. Ya, kemudian syaitan memasukkan jurus-jurus syubhatnya. Ya, kemudian didatangkan idea buat replika, buat arca, buat patung 3 dimension, lebih puas hati, letak setiap rumah. Ya, tengok lagi senang nak ingat Allah. Lama-lama buat satu-satu, letak dalam poket bagai-bagai. Sebagaimana ketika datang Nabi SAW mendakwahkan tauhid, orang-orang jahiliah, kafir musyrikin itu memiliki patung masing-masing yang diperbuat daripada pelbagai. Kayu lah, batu lah, buah tamar lah, dan pelbagai lagi. Dan di sekitar Kaabah itu ada 360 berhala. Dan berhala-berhala mereka yang paling dominan, yang terkenal, yang Allah paparkan, Lata, Uzza dan Manat. Nabi Nuh AS apa patung dia? Orang soleh. Tunggu nama-nama orang soleh. Ya, Suwa, Yahud, apa lagi? Tak ingat lah. Ada 5 dalam Quran sebut. Ya, itu semuanya adalah nama-nama orang soleh. Kemudian jadi patung. Kemudian akhirnya matilah, berlalu masa yang lama. Orang-orang yang alim dimatikan, dengan itu ilmunya diangkat. Cara Allah mengangkat ilmu dengan mematikan orang alim. Tinggallah orang yang tak alim. Orang jahil mula mengeluarkan fatwa. Akhirnya disembahlah patung-patung itu. Yang asalnya sebagai patung itu, ya, sebagai mengingati Allah. Dan modus operandi ini tetap berlaku sampai sekarang. Ya, orang kata history keep repeating by itself. Only masa dan tokoh saja yang berbeza. Modus operandi remain the same. Tapi Al-Quran tetap datang, modus operandi juga sama, membantah. Itu bahaya. Jadi kalau ada kelompok yang membesarkan, melampau terhadap orang soleh, sama ada masih hidup atau mati, maka mereka persis seperti kaum Nabi Nuh AS. Mereka persis seperti orang kafir musyrikin yang diperangi habis-habisan oleh Nabi SAW. Ya, sebab apa? Nak tutup seluruh pintu-pintu yang membawa kepada kesyirikan. Boleh faham ya, tuan-tuan? Baca, tengok tafsir. Baca surah Nuh. That's the first lesson for us to learn. Tu, as our guidance to prevent jatuh dalam perangkap itu. Jadi kalau kita ada senjata ini, senjata kita yang paling ampuh apa? Kefahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis. Kita boleh tapis semua manusia, siapa pun dia. Ulama kah dia? Tok guru kah dia? Ustaz kah dia? Tok imam kah dia? Ya, siapa pun dia. Kalau dia datang membawa atas nama agama, menceritakan agama, Quran ada depan kita. Each of us are free and accessible. Betul kan? Free for us, freely to access. Tak payah bayar. Buka Quran, tengok. Tapis dia, filter. Acid test dia duduk di mana? Di Quran. Baca surah Nuh, tengok bagaimana Allah jelaskan. Ya. Di awal surah sampai hampir ke penghujung. Ya. Syirik ini bila dia timbul, seolah-olah mustahil untuk dihapuskan. Impossible, almost impossible. It took 950 years untuk Nabi Nuh AS berdakwah lailan wa naharan, and yet results KPI-nya very minimum, tak padan dengan usaha kalau diikut akal matematik.
Tapi agama bukan diikut akal matematik. Tapi lesson learn yang paling besar, syirik ini kalau dibiarkan, ya, sudah menjadi pokok dan beranak pinak menjadi hutan, sulit tadi. Sulit nak dihapuskan. Sulit. Bayang 950 tahun yang ikut, yang terima, yang dapat hidayah, yang mau, tak sampai 100. Saya selalu sebut matematiknya mudah nak kira. Tadi 950, round figure jadi 1000 tahun. Katalah Nabi Nuh AS tu berdakwah 1000 tahun. Dapat 100 orang. Seorang berapa tahun baru dapat? 1000 tahun berdakwah siang malam, cuba dapat 100. Maknanya seorang berapa dapat? Berapa tahun baru dapat seorang? Oh, lemah benar matematik. Tak payah pakai kalkulator. 1000 bagi 100. 1000 bagi 100. Dah apa? Soalan saya betul 1000 bagi 100. Betul kan? 1000 tahun dapat 1 orang. Jadi kalau seorang dapat berapa tahun? Dalam berapa tahun dapat seorang? 10 tahun tu kan? Dia confuse dah pula. Hari Ahad kuliah nak buat macam mana? Sedot mandi kat dah. Tu. Bayang 10 tahun siang malam dapat seorang nak petikai dari sisi mana Nabi Nuh AS? The best orator. Orang yang paling pandai, paling fasih berbicara. Paling tepat cara dakwah aja. Hanya seorang dalam 10 tahun. Jadi pelajaran berguna apa? Dakwah kejayaan bukan diukur dengan bilangan. No. It's not measured by quantity. It's measured by, dakwah diukur kejayaan dengan apa? Dengan quality? Tak juga. Dakwah ini diukur dengan sejauh mana kita menyampaikan dakwah itu. Kerja kita adalah menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Adapun hasil Allah Ta'ala pemiliknya. Ya, KPI kita diukur sejauh mana kita telah menyampaikan hidayatul bayan wal irsyad. Semua kita memilikinya. Sedikit, banyak bergantung kepada kemampuan. Ya, ada ilmu sikit, ajak manusia. Jomlah kita pergi, ya, kuliah. Jomlah kita pergi dengar. Jom kita pergi majlis di situ. Dengar, ikut follow ustaz ni mengajar. Dalam YouTube ustaz ni channel dia begini, dengar. Tu hidayah apa tu? Hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan dan petunjuk. Semua kita mampu. Jangan kita buat-buat tak mampu. Kita akan ditanya. Adapun hidayatul taufik wal ilham milik mutlak Allah Taala. Allah yang nak bagi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Tetapi jalan pertama, kewajipan kita seperti itu. Maka setiap kita ni yang datang kuliah ni memiliki tugas. Tak mampu berceramah, tangan ada, jari ada, tulis WhatsApp, hantar. Asbab, ya, kita hantar dan niat kita ikhlas dan berdoa agar orang yang menerima terbuka. Tiba-tiba di luar dugaan yang kita tak jangka datang dia. Yang kita jangka harap tak datang-datang. Nampak tak? Kerja siapa tu? Kerja Allah Ta'ala. Kita akan ditanya, tapi Allah tidak akan ditanya. Jadi orang yang memiliki tauhid yang benar, keistimewaannya dihapus seluruh dosa-dosanya, syarat untuk mendapat pengampunan, dan mereka akan sentiasa Allah bimbing, beri petunjuk dan keamanan. Ya, petunjuk dan keamanan iaitu istiqamah di atasnya. Dapat petunjuk ni adalah nikmat. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Ya. Mereka itulah orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ya. Dan mereka adalah orang yang akan mendapat petunjuk dan keamanan. Apa makna mereka tidak mencampur adukkan dengan kezaliman iman mereka? Iaitu mereka tidak melakukan kesyirikan. Para sahabat ketika turun ayat ni, dia faham tidak seperti itu. Dia mengadu pada Nabi SAW, Ya Rasulullah, siapalah di antara kami ni yang tak pernah buat kezaliman? Literal dia. Ya, makna tu betul kan? Saya faham. Kalau kita baca Quran, zalim ni yang kita faham apa? Kita menzalimi diri kita terhadap hak Allah Ta'ala. Tak tunaikan banyak hak Allah Ta'ala. Masa muda dulu banyak mengabaikan, contoh. Dia tahu tu. Tapi maksud ayat di sini bukan itu, kata Nabi SAW. Bukan maksud itu. Konteks ayat ini bukan seperti itu yang kamu fahami. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah pernah kamu dengar ucapan Luqman dalam surah Luqman itu?
Inna syirka la zulmun azim. Tu. Ayat tu tafsir ayat hadis ayat ni. Ya. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi maksud ayat kezaliman di situ adalah syirik. Jadi mafhumnya adalah Quran ini perlu kepada penafsiran juga. Bukan hanya kita baca terjemahan kita pun faham, tak, kena refer juga. Ya, kerana Quran ada ayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Jadi kita kena tengok konteksnya. Ya, dan ada yang tidak berkaitan dengan asbabun nuzul. Tapi asbabun nuzul pun ada konteksnya dalam ya situasi yang hendaknya kita faham. Baik, kembali. Jadi orang yang benar tauhidnya juga, Allah akan tanamkan hatinya cinta kepada tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kalau benar tauhid kita, kita akan cinta pada tauhid. Kita akan benci kepada kesyirikan. Kita akan cinta kepada kuliah-kuliah yang menjelaskan tentang tauhid. Kita akan cinta kepada orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Kita tak akan ada sakit hati, benci, ya, apatah lagi mengingkari atau apatah lagi menentang. Bila orang berbicara, kita dengar kuliah dia cerita tentang tauhid, tentang syirik, contoh-contohnya sunnah, berpegang teguh, bid'ah, hati kita tak sakit, hati kita lega, lapang, nikmat. Syukur ya Allah diperingatkan seperti mana yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Ada tak orang yang pantang dengar benda ini? Banyak. Betul kan? Kenapa nak dibuat penjelasan tentang syirik dan khurafat dalam masyarakat? Banyak berlaku ke kat Malaysia ni? Boleh ditanya macam tu. Sobat besar atas kepala. Boleh dipetikai. Apa yang risau sangat orang Malaysia ni banyak ke buat syirik, banyak ke buat khurafat? La ilaha illallah. Itu seruan Nabi SAW yang perintah kepada seluruh. Utama dulu yang mula-mula ni benda ni kena jelaskan. Bukan kita tak perlu tunggu perkara tu dah jadi apa kronik baru nak dijelaskan, betul kan? Agama ni prevent dulu. Ya? Kalau begitu guna alasan yang sama. Ya. Ustaz ni perlu ke ceramah tentang bab ini? Dah ada ke kes dia? Contoh. Tak, agama bukan seperti itu. Utamakan yang paling utama walaupun dia belum berlaku. Sebab perkara yang belum berlaku, dia pasti ada kemungkinan untuk berlaku. Itulah namanya preventive measure. Berbeza dengan corrective measure. Apa beza preventive dengan corrective? Preventive, things which can go wrong. Betul? What can go wrong? Benda boleh berlaku. Kalau corrective, what went wrong? Betul kan kalau salah bahasa Inggeris? Kau tak faham? What went wrong tu benda dah berlaku. Jadi kita buat correction. Tapi preventive, what can go wrong? Betul tak? Pakar bahasa Inggeris ni ramai kan? Mengangguk je. Lebih kurang begitulah maksudnya. Benda yang dah berlaku, kalau kita buat correction, incurred a lot of cost. Tu dia panggil cost kerugian. Nak baiki, betul kan? Kalau preventive cost tu dia panggil appraisal cost. Belajar tentang costing pula. Kalau kita belajar quality management, dia ada subjek tu. Tu salah satu benda yang saya ajar. Lama dah lah. Ya. Dia ada correction cost, preventive cost, appraisal cost. Contoh macam training dalam organisasi. Tu dia panggil preventive cost. Memang banyak kena invest. Tapi in return, bagus. Betul kan? Nak elakkan daripada melakukan kesalahan. Inilah dakwah Rasul semua macam tu. Dimulakan dengan apa? Prevention. Beritahu, jangan jatuh ke sini. Kalau kamu jatuh ke sini, mudaratnya sangat besar. Ya, nak baiki lebih sulit daripada nak membina. Betul kan? Sulit. Tu. Baik. Ada banyak lagi faedah-faedahnya. Itu dibincangkan secara terperinci dalam bab keutamaan tauhid. Tapi yang paling besar keutamaan tauhid ini adalah kemuncaknya apa? Masuk syurga. Tak akan masuk syurga orang yang tidak bertauhid. Sealim apa pun di dunia secara zahir. Tapi kalau tauhidnya terbatal, maka disqualified. Ya. Dan Allah menyebutkan contoh di sini. Ya, ada ayat ni. Sebaliknya jika ia hanya meyakini dan menetapkan salah satu daripada ketiga macam syirik tersebut yang telah dibincangkan pada bahagian 17, maka dia bukanlah seorang muwahhid, tetapi ia tergolong seperti yang disebutkan dalam firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 88. Kemudian dalam surah Az-Zumar, ayat 65,
la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, ya, yang mempersekutukan Allah Taala, nescaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ada banyak lagi ayat seperti ini. Seperti ayat dalam surah, tak ingat surah apa, tapi ayatnya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amal-amal yang kamu bawa itu menjadi debu-debu yang berterbangan, tiada nilai. Ni orang yang beramal. Strong reminder. Apatah lagi kalau orang tak beramal. Ni orang beramal ni. Jadi ada beberapa kelompok di dunia yang beramal, berharap banyak pahala, banyak dia punya tabungannya, nanti bila berdiri di hadapan Allah, dia akan, ya, meraih laba keuntungannya, tiba-tiba rugi. Ni. Meniaga siang malam tapi rugi. Meniaga buluh kasar. Apa? Untung macam mana? Modal lesap, untung entah, lebih kurang macam tu lah. Letih je berniaga. Ni macam ni. Yang itu okey lagi. Ini ni harap masuk syurga, timbang nanti berat pahala, tiba-tiba tiada nilai. Salah satu yang paling utama ni, melakukan kesyirikan. Letak kesyirikan sebelah, amal lain habis semuanya. Lain apa? Contoh orang yang rugi, iaitu beramal tidak sesuai dengan dua syarat. Sama ada dia tak ikhlas, atau dia tak ittiba'ur rasul, atau dua-duanya tiada, pun disqualified. Yang ketiga, ini dua ni kaitan dengan Allah. Yang ketiga, kaitan sesama manusia. Al-muflisun. Letih beramal ibadah, tapi mulut jahat. Mulut laser, tak ada zip. Sekarang mulut dibantu dengan tulisan. Apa saja semua dia komen. Berani pula dia tulis tentang Allah Ta'ala. Dia kata orang yang menetapkan Allah secara zahir, hakikat, apa yang Allah sebut dalam Quran, ya, bukan majas, Allah istiwa dengan zatnya. Ya, dia pun menuduh orang seperti itu kafir kerana menjisimkan Allah. Kau siap lah nanti negeri akhirat. Nampak? Ini dari sisi apa ni? Mengesakan Allah dari sisi, iaitu sifat-sifat Allah. Yang membezakan Ahlus Sunnah sejati dengan Ahlul Bid'ah dari sisi ni. Ya. Yang paling tipikalnya adalah tentang, ya, penafsiran terhadap dan pemahaman terhadap ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita dah bincang sebelum ni kan? Allah itu istiwa di atas arasy. Dia datang akal dia. Bagaimana mungkin Allah istiwa atas arasy secara zatnya? Maknanya Allah bertempat, berarah, Allah berhajat pada makhluk. Macam mana Allah turun ke langit dunia setiap malam? Ya. Dia guna akal. Mereka waktu ni siang, jadi malam, Allah ni tak ada kerja. Setiap saat turun. Bila naik dah. Tu ahli kalam. Cukup rosak dia. Dia mula-mula penyakit dia ni adalah apa? Mentashbih Allah. Dia anggap Allah tu makhluk macam dia. Sebab tu dia keluar iktikad seperti itu. Sebab tu dia tak terima ayat seperti itu. Tapi dia malu kepada kelompok Mu'attilah atau Jahmiyah atau Mu'tazilah. Dia tak berani direct nak tolak. Dia takwil. Kalau Jahmiyah tolak semuanya, tak percaya. Ni ayat Quran ni semua ada tulisan dan bacaannya, tapi tiada makna. Allah tak memiliki semua sifat. Bayang. Pemahaman seperti itu. Ada? Boleh faham ke saya sebut ni? Ya. Kalau Mu'tazilah, ayat-ayat itu semuanya dia takwil. Kalau Asy'ariyah, dia takwil dulu. Dia menetapkan 7 sifat dia. Yang lain semuanya dia tukar maksud. Turun Allah 1/3 langit dunia tu adalah turun rahmat. Allah istiwa atas arasy itu adalah Allah berkuasa, istaula. Bayang. Padahal Nabi SAW tak pernah sebut seperti itu. Para sahabat tak pernah sebut seperti itu. Ya, para imam-imam pun tak sebut. Datang daripada mana? Daripada ilmu kalam. Ilmu yang guna akal. Ilmu kalam ni seolah-olah dia lebih kenal Allah Ta'ala daripada Allah sendiri. Tu mafhum dia kategori itu. Sebab tu dia berani menjelaskan Allah Ta'ala dengan menggunakan ilmu kalam Aristotle, Plato. Kaedah-kaedah dalam ilmu kalam ni, kalau kita belajar sifat 20, semua terminologi yang dia pakai tu, dia ambil 100% copy paste daripada kitab Aristotle yang bertajuk Maqulat Al-Asyarah. Kalau bahasa Arab lah. Kalau bahasa Inggeris, The 10 Categories. Sebiji. 10 categories. Istilah, jirim, jisim, arah, dan berbagai lagi kam, bilangan, ya, masa,
makan. Itu semua kalau kita belajar sifat 20, akan kita jumpa semua istilah. Dengan istilah itulah dia nak menafsir Quran. Dengan itulah dia tolak sifat-sifat Allah, kemudian dia takwil. Padahal Nabi SAW tak ajar seperti itu. Itsbat. Bila kita baca ayat-ayat tentang sifat Allah, yang pertama kita imani. Yang kedua kita tetapkan. Ya, kita tetapkan. Yang ketiga, kita mensucikan sifat-sifat Allah itu daripada kesamaan dengan makhluk. Yang keempat, jangan tanya bagaimana. Sebab Allah Maha Ghaib. Tak ada satu makhluk yang pernah melihat Allah Ta'ala. Nanti Allah lihat di mana? Kita dia boleh tengok Allah di mana? Dalam syurga. By our naked eyes. Macam mana lihat? Wallahu alam, tunggulah hari itu. Kalau kamu tak percaya, kamu tak dapat lah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada Tuhan kita akan lihat. Ya. Bayangkan. Sebab itu berjalan di atas metodologi Al-Quranul Karim, itulah dia jalan yang selamat. Kenapa kita nak berpaling? Itu kalau kita belajar tauhid tentang asma was sifat. Selesai masalah, mudah. Tapi ilmu kalam ni dia very complicated, very complex, haywire. At the end, they are going nowhere. Tu bahasanya. Cukup dekat tu. Takut berserabut dia. Ya, baik. Kemudian, hanya jika ia bertaubat dan menafikan sekutu dari Allah, maka ia termasuk golongan muwahhidin. Ya. Tu. Ya, bertaubat dan menafikan sekutu daripada Allah. Tak boleh sekali-kali kita membayangkan, menyamakan Allah dengan makhluk. Kena ada adab yang tinggi. Ketika Allah menyifatinya dirinya seperti itulah kita tetapkan. Dan kita tak memperpanjangkan. Kenapa? Kerana Allah yang paling tahu tentang dirinya. Dan Allah menjelaskan tentang ciri-cirinya dalam Quran dan hadis. Dan di antara manusia yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala adalah Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Maka berhentilah di situ. Tidak ada orang yang lebih baik dalam menjelaskan tentang Allah Ta'ala melainkan siapa? Nabi SAW. Jangan langkau. Jangan pergi pakai import ahli kalam tadi tu. Aristotle pula tu. Bukan beriman. Ajaib tak? Ajaib sungguh dia. Ya, itulah orang yang terkena talbis iblis. Sebab tu, kenali Allah dengan Al-Quran. Kenali Allah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan pendapat para sahabat. Cukup dah kat tu. Sebab Allah dia maha ghaib. Tak ada satu pun yang pernah melihatnya. Kemudian, Syekh Rahimahullah mengakhiri bab ini dengan doa. Baca doa ni. Ya Allah, ya Allahumma, jadikanlah kami. Ij'alna. Jadikan kami. Termasuk orang-orang, ya, termasuk orang-orang minal muwahhidin. Termasuk orang-orang yang mengesakan engkau. Dan janganlah engkau jadikan kami. Wala taj'alna. Ya, wala taj'alna, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang menyekutukanmu. Minal musyrikin. Ni doa kena minta. Sebab kadang-kadang kita kalau nak mengandalkan ilmu dan kefahaman sulit. Kadang-kadang kita pun tak menguasai, tak dapat gambaran secara sempurna, lengkap dan benar terhadap sesuatu permasalahan. Tentu ketika saya menjelaskan tentang tadi, mengesakan Allah dari sisi sifat-sifat Allah. Kalau kita tak belajar, barangkali kita pun tak faham. Apalah ustaz ni jelaskan. Ya, something new. Seolah-olah perkara pelik. Sebab tak belajar. Ataupun kalau dia belajar tidak mengikuti metodologi yang benar. Maka akhirnya dia anggap benda ni benda mudah, benda kecil. Tak, tapi dia benda besar. Sebab mentauhidkan Allah dari sisi al-asma' was sifat wajib. Sebab ma'rifatullah itu adalah awal wajib. Ya. Awal wajib dalam agama ni apa tuan-tuan? Mengenal Allah. Tak kena. Tapi jawapannya bagus. Sebab berani memberi jawapan daripada yang menunggu jawapan. Ada kredit tu. Masya Allah. Memang dulu pun kita faham gitu. Sebab dulu kalau kita belajar di pondok, kalau dia ajar kitab tauhid, kitab usuluddin, dia ajar begitu. Awwaluddin ma'rifatullah. Lepas tu satu kaedah lagi dia ajar dalam ilmu tasawuf, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tak kenal diri dia, maka dia tak kenal Tuhan dia. Ini kaedah yang salah. Patutnya barang siapa yang tak kenal Allah, Tuhan dia, maka dia tak akan kenal diri dia. Betul tak? Macam mana kita kenal diri kita baru kita kenal Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kita datang kemudian. Jadi kita dikenal diri kita melalui siapa? Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak cerita tentang kita, kita tak tahu diri kita. Daripada mana asal kita? Asal kita daripada mana? Bukan. Daripada monyet. Kalau mengikut teori Darwin, betul kan? Betul. Kalau ikut teori Darwin, dia kata apa? Daripada monyet. Tapi diterima tak? Masuk dalam silibus sekolah. Bayangkan dalam ilmu biologi dia ajar.
Evolution theory. Tunjuk dia kecil-kecil, besar-besar. Semua tak pakai baju, berbulu badan. Macam monyet. Nampak tak? Diterima. Bahkan dipaksa. Kalau ambil biologi kena jawab. Aku tak boleh jawab keluar daripada skrip tu. Kecuali akidah kuat. Aku tak nak jawab soalan ni. Kalau ada pilihan lah, 5 soalan. Ada 7 soalan, pilih 5. Yang teori Darwin ni tak boleh jawab. Selamat. Ya. Tapi Allah menjelaskan kita asal daripada mana? Daripada ruh. Allah mula-mula ciptakan kita ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau yang Muhammad tentang ruh. Jawablah. Ruh tu urusan Tuhan. Kamu tak tahu. Kecuali sedikit saja aku bagi ilmu tentangnya. Kalau Allah tak ceritakan kita ni Adam AS asal kita diciptakan daripada tanah di dalam syurga. Ya, kemudian kalau Allah tak jelaskan apa perbuatan pertama Adam AS setelah dimasukkan ruh. Perbuatan pertama, kemudian ucapan pertama, kemudian perintah pertama. Kita tahu tak? Okey, sekarang saya tanya pada tuan-tuan. Apa perbuatan pertama Adam AS sesudah ruh masuk dan dia hidup di dalam syurga setelah Allah sendiri yang menciptakan dengan kedua tangannya? Bersin. Setelah bersin, perintah pertama apa? Perintah pertama pula. Itu perintah. Lepas bersin, Adam buat apa? Alaihissalam. Jawab Alhamdulillah. Allah jawab apa? Allah sendiri jawab. Orang bersin. Bayangkan kita tuan-tuan. Bersin pula. Excuse me. Excuse me you. I'm sorry. Kat pejabat lah. Mata biru kan. Sebutlah Alhamdulillah. Lepas tu in return, yarhamukallah, yarhamukillah. Complete two-way communication, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya selalu tanya soalan ni, semua tak boleh jawab. Yang penutup ni. Ajaib Kemudian, ya saya. Puan. Tanya saya. Hanya jika ia bertaubat. Yang mana tu? Basicnya, boleh tak jelaskan cara? Ini untuk orang yang melakukan dosa, ya, termasuk dosa yang paling besar. Kalau dia melakukan kesyirikan, wajib dia bertaubat. Syarat bertaubat ini dengan Allah ada 3 atau 4. Yang pertama, menyesal. Menyesal di atas kesilapannya. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesilapan tersebut. Yang ketiga, berbuat taat. Hanya kena tauhid lah, mentauhidkan Allah. Boleh? Kan laju. Yang pertama, menyesal di atas kesalahannya. Dosa maksiat yang dia buat. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi perkara yang sama. Yang ketiga, berbuat taat. Dulu jatuh dalam syirik kan? Jadi nak ganti syirik kena buat apa? Kena mentauhidkan Allah. Dulu tak solat. Jadi lepas tu kena buat apa? Kena solat. Bagi contoh boleh faham kan? Okey, ada lagi. Baik, bagus. Nak pergi situ rupanya. Okey, 3 syarat dah dapat. Ada banyak lagi syarat tambahan. Ini yang fundamental, mandatory. Yang keempat ni adalah option. Iaitu boleh mengerjakan solat sunat taubat. Bukan mandi taubat. Tak ada mandi taubat ni. Tarikat dia yang ajar. Dengan certain SOP. Dia ada special SOP ni mandi taubat di sisi tarikat ni. Kalau nak initiate masuk tarikat dia, mula-mula sebelum nak jumpa syekh pada malam nanti, nak berbai'ah, nak dapat zikir itu, kena mandi dulu. Cedok air dalam kolah dekat surau dia tu nanti. Bawa walimah, belah, perah dulu. Baca alam nasyrah beberapa kali. Adalah 3 kul bagai-bagai. Niat nak bertaubat. Mana ada? Kalau solat sunat taubat ada. Itu solat sunat taubat Kemudian yang kelima, syarat diterima taubat itu adalah sebelum ruh sampai ke kerongkongan. Yang keenam, sebelum matahari terbit daripada arah mana? Tanda kiamat tu. Barat ke timur ke barat. Sekarang matahari terbit daripada mana? Timur ke barat. Kalau dah barat ke timur tak boleh dah. Sebab tu taubatnya Firaun Allah tak terima. Ketika dia nak tenggelam, nak lepaskan dia nak bertaubat kan? Sekarang aku dah beriman kepada Robnya Musa AS. No. Not accepted. It's too late already. Dah sampai garis penamat dah. Tak boleh lagi dah. Ya, tak boleh nak lumba semula, tak boleh. Tu. Boleh dapat? Solat sunat, taubat. Jadi kalau saya hurai lagi tentang taubat dan istighfar, ada beza.
Apa beza taubat dengan istighfar? Tak payah, tak habis kitab. Itu next lah. Ya. Macam juga syirik besar, syirik kecil, apa beza? Ada beza. Boleh cakap boleh dapat itu syarat taubat. Ya. Taubat dengan istighfar ni di antara perbezaan yang ketara. Taubat ada syarat tadi. Istighfar cukup dengan ucapan. Astaghfirullah, atau baca sayyidul istighfar, ataupun berdoa. Kan? Istighfar dia lebih luas cakupannya. Taubat dia limited. Bertaubat hanya untuk diri kita. Kita tak boleh minta taubat kepada Allah untuk ayah mak kita, tak boleh. Untuk orang lain pun tak boleh. Ya Allah, aku mohon taubat untuk mak ayah aku yang telah meninggal dunia atau masih hidup. Tapi doa mohon keampunan boleh untuk orang hidup, orang mati. Betul kan? Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapaku yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah dosaku sekarang, yang telah lalu dan akan datang. Boleh. Jadi dia punya skop tu lebih luas. Tetapi ingat, tidak ada solat sunat istighfar. Jangan lupa memandai. Dia buat kias. Taubat ada solat sunat taubat, aku pun nak buat juga. Tak mustahil, boleh saja. Orang create nanti. Sebab para kreator ni very kreatif. Ahli bid'ah dia kreatif dia. Berbuka puasa di kuburan. Tak lama lagi solat tarawih di kuburan. Lagi senang dah kita sampai terus pahala pada ahli kubur. Sebab itu masjid tu dia digabungkan dengan kuburan. Atas alasan tu lah. Nampak tak? Kubur ada, masjid dulu, lepas tu dia pergi buat kubur tak keliling. Nampak? Apa tujuan dia? Supaya orang tu meraih pahala daripada apa yang dibuat oleh ahli masjid tu. Mana ada agama begitu? Nabi SAW larang, kuburan dan masjid tak boleh disatukan. Kuburan bukan tempat ibadah masjid. Masjid mesti memurnikan tauhid kepada Allah. Apa saja yang datang yang boleh membawa kesyirikan ditutup pintunya. Boleh faham? Banyak kan kuburan-kuburan bersekali dengan masjid. Bahkan kuburan tu duduk depan betul-betul masjid. Bahkan dibuat bangunan binaan yang sangat besar. Padahal agama melarang. Nabi SAW menghantar Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk meratakan kuburan yang ditinggikan. Dia bukan setakat kubur je tinggi. Dia buat binaan besar, buat bangunan besar. Ya. Kemudian buat hiasan, letak lampu 24 hours non-stop, orang datang dengan i'tiqad tertentu. Merebak dah kat Malaysia datang ni. Dulu tak ada. Dulu dah terhapus. Sekarang nak dihidupkan oleh kelompok ni yang menyimpang lah. Ya. Atas nama apa? Dia punya tagline dia. Wisata religi. Daripada sana import ke sini. Mula dia train orang sini dulu, bawa ke sana. Pergi ke Sunan Ampel, mana-mana Wali Songo tu pergi. Dapat idea kat kita. Kita buat kat. Jadi income. Masuk kena bayar. Orang boleh berniaga. Macam-macam dia. Kemudian bagi duit pula lontar kat kubur tu. Penuh dalam kubur tu duit. Bayar. Dekat dia punya cash tu. Agama tu begitu. Ya. Dia jadi ibadah pula di kuburan. Dibesarkan kuburan. Padahal kuburan itu adalah tempat yang mana mengingatkan kita kepada Allah. Kan? Sebab tu aman, damai, tenang hati, sejuk mata bila melihat perkuburan Baqi' bersebelahan Masjid Nabawi. Nampak tak? Tenang tak pergi tengok kuburan tu? Orang-orang yang di situ kebanyakannya adalah ahli syurga, betul kan? Para sahabat. Isteri Nabi SAW. Anak Nabi SAW duduk situ. Tengok bagaimana. Ketika mereka hidup zuhud bersederhana sekali, ya, ketika mati pun begitu. Tu agama. Jangan jadi seperti orang kafir. Ketika mati pun dibesarkan, dimegah-megahkan kuburan mereka. Betul atau tidak? Agama Islam bukan macam tu. Tu dilarang. Ya. Sebab tu kena wasiat. Esok kalau mak, ayah meninggal, uruskan mengikut sunnah Nabi SAW. Right from beginning until end. Kalau boleh anak-anak, uruskan. Ya, sampai ke kuburan ikut sunnah Nabi SAW. Selesai saja dipermakamkan, cukuplah kita buat tinggi setakat ni sahasta. Tinggi tu dah letak batu satu tanda. Jadi pacak pokok lah macam-macam, diserang air lah, dia letak payung lah. Bagai-bagai dia buatnya. Ya. Tak ada kena-mena, tak ada faedah. Jenazah tu tak berhajat pada semua itu. Nak berhajat apa pada perhiasan? Betul kan? Tu perhiasan, sekejap lagi dia decorate macam-macam dia buat. Orang sakit, dia nak tak hiasan? Waktu dia sakit tu. Tak mahu dia. Kalau pergi hospital, dia pakai pakaian cantik tak? Biological tu tengok. Kita hebat macam mana, kaya macam mana, jutawan macam mana pun, bila sakit dirawat di hospital macam mana baju kita? Boleh pakai baju sutra macam mana? Tak. Tukar baju, tukar uniform. Macam masuk penjara tu. Sama je.
Situ tu dah pelajaran berguna. Tak boleh nak ikut style kita. Ikut SOP hospital dan juga penjara. Tu ikut SOP Allah Ta'ala dah tetapkan. Nabi SAW semulia-mulia. Tengok bagaimana dikebumikan. Hidup Nabi SAW bagaimana sezuhud-zuhud seperti itu. Dikafankan dengan 3 helai kain kafan. 3 je. Bukan kain sutera. Seperti orang lain. Cukup. Selesai. Masih ada masa. Kita masuk bahagian 19. Bahagian 19, macam-macam syirik. Ini anwa'us syirik, iaitu pembahagian ataupun kategori. Ni bab ni banyak sikit lah yang dia cerita bab. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah, jangan jemu dengar benda yang sama. Ustaz dia dah 4 bulan dah kita ulang benda yang sama. Always remember, in order for us to create change and maintain it in ourselves, keep repeating the same thing again and again. Mana datang kaedah tu? Quran. Sebab manusia ni kebanyakannya bukan sekali cakap terus dia tangkap, dia ingat, dia dengar dan dia buat, betul kan? Kebanyakannya kena diulang-ulang. Ya, sebab tu kalau nak create change ni supaya kita istiqamah, faham, kukuh dengan pengulangan. Ya. Tengok surah Ar-Rahman tu berapa kali Allah ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? Ar-Rahman 'allamal Quran dan seterusnya. Sampai aja lagi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu nak dustakan? Allah ingat kita, nikmat Allah tak terhitung. Jangan kamu dustakan satu pun. Bersin tu nikmat. Menguap pun nikmat. Apa yang kita buat tak ada nikmat? Semua nikmat. Betul kan? Tidur lena nikmat. Walaupun 5 minit dapat tidur dalam kelas ketika petang ini. Nikmat tak? Nikmat. Ada orang dia take nap sekejap siang tidur sikit je, tapi malam boleh berjaga panjang. Nikmat. Ada orang spend malam barangkali dia tidur sejam. Menakjubkan. Jadi Allah beri tu keistimewaan tak sama setiap orang. Namun setiap orang pasti ada kelebihan. Ada orang yang boleh berpuasa Jumaat, Sabtu, Ahad. Ni boleh puasa kan? Ada orang yang tak berpuasa. Tapi dari sisi itu dia tak diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah bagi di tempat lain. Di tempat lain apa? Dia baik lisan dia. Masya Allah. Baik dia dengan sesiapa saja. Selalu jumpa orang senyum, beramah. Ya. Yang dia kenal, yang tak dia kenal, semuanya dia treat sama. Masya Allah. Yang berpuasa tadi belum tentu dapat yang itu. Betul kan? Jumpa orang sawo pelam, ketat muka. Datang kuliah tadi semacam. Suara dia pula redup. Tambah berganda. Setiap orang tu ada kelebihan. Pelajaran berguna, jangan merasa diri baik. Jangan merasa diri sombong. Jangan merasa, aku boleh puasa. Ustaz tak puasa. Macam tu. Kena tu KO lah. Ya. Begitu. Yang ustaz pula jangan prasangka buruk pada orang. Contoh lah. Contoh. Bagi contoh orang. Kita tak bagi contoh tak boleh lah. Jadi ini semuanya adalah perkara yang hendaknya kita ambil perhatian. Baik. Syirik kecil iaitu setiap perantara yang dapat menyebabkan kepada syirik besar. Namun belum mencapai tingkat ibadah. Maka tidak menjadikan pelakunya keluar daripada Islam. Akan tetapi ia termasuk dosa besar. Tengok teks dia kata apa? Belum mencapai tingkat ibadah. Betul lah. Maksudnya begini. Okey, dia kaedah, dia ada satu kaedah. Syirik akbar. Syirik akbar ni syirik yang bertentangan dan membatalkan tauhid. Disqualified, habis. Ya, hilang tauhid. Kafir lah. Jadi murtad daripada agama. Adapun syirik asghar, dia bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Dia penyebab tauhid tu tak sempurna, tak dapat full mark. Boleh faham? Itu dia. Bila dia ada tu, dia akan mencacatkan. Ya, dia akan menghilangkan keindahan tauhid yang sebenar. Sebab tu dia bahaya. Lambat laun dia akan mendominasi, habis terus. Jadi syirik akbar. Itu natijah dia. Jadi dia mencacatkan, dia mengurangkan kesempurnaan tauhid. Ya, jadi dia bukan perkara kecil. Sebab itu kalau ikut aturan dosa-dosa by ranking, dosa yang pertama syirik. Nombor 1. Syirik apa ni? Syirik akbar. Ranking kedua syirkun asghar. Nombor 2. Nombor 3 apa? Lepas syirik asghar, syirik akbar, syirik asghar, nombor 3 iaitu bid'ah. Jangan main-main. Bid'ah nombor 3. Kalau kita kata syirik dari grup kan jadi 1, dia duduk nombor 2. Syirik nombor 1, bid'ah nombor 2. Sebab apa dia dosa besar? Nombor 2. Sebab dia mensyariatkan sesuatu yang tak disyariatkan. Apa makna? Mengambil posisi Allah Ta'ala sebagai pembuat syariat. Kalau dia etikad, dia menandingi, dia sama taraf dengan Allah, masuk.
naik tahap level 1, syirkun akbar. Sebab tu penting ni benda ni, kaedah. Ya. Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat pula. Ya, ada bid'ah yang boleh membawa kepada kekafiran. Seperti bid'ah akidah. Contoh Jahmiyah dihukum kafir. Sebab apa? Menafikan sifat-sifat Allah. Ada pun yang lain pada itu ulama berpendapat seperti Mu'tazilah dan sebagainya. Ya, sesat. Tapi sesat tetap sesat. Ya. Baru jatuh yang nombor 4. Kita grup je lah. Syirik nombor 1, bid'ah nombor 2. Yang ketiga barulah maksiat. Mana maksiat apa? Iaitu yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Selain daripada 2 yang teratas tadi. Seperti apa? Tak solat. Carilah. Ya. Minum arak. Dosa besar. Ya. Kalau tak menuntut ilmu, dosa besar. Ilmu. Tak datang kuliah. Tengok ilmu apa? Kalau ilmu fardu ain, maka dia dosa besar. Sebab apa? Wajib. Macam mana nak solat dengan betul kalau tak belajar tentang solat? Tu fardu ain tu kan? Maka dia adalah, kalau meninggalkan perkara itu, dosa besar. Ya. Kemudian baru datang dosa kecil. Tu ranking dia. Sebab tu pendakwah ni yang benar sentiasa mengingatkan perkara yang paling atas tadi. Tauhid, syirik. Sunnah, bid'ah. Dosa-dosa besar. Kena ingat semua tu. Sebab implikasinya sangat besar. Ya, dan manusia mudah terjatuh ke dalamnya. Apatah lagi kalau tidak memiliki ilmu yang benar. Baik. Jadi faham Jadi tentang iaitu tauhid. Sebab tauhid ini adalah dia berkaitan dengan apa? Keikhlasan. Tauhid ini adalah buahnya yang paling nombor 1 adalah ikhlas. Sebab itu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Itu doa iftitah yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i itu aja apa? Allahu akbar kabira. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Itu dah mula-mula declaration dan juga pengikraran, penegasan. Aku janji, ya, sesungguhnya ibadatku, solatku, sembelihanku, semua aku buat itu tak lain dan tak bukan untuk mengharap wajahmu ya Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Datang menyampaikan kuliah, setting parameter mula-mula ikhlas kerana Allah. Betul kan? Nak kekal di atas keikhlasan senang tak? Susah. Terutamanya waktu-waktu kecederaan. Dia rimah lah, dia gelisah lah. Dia datang macam-macam lintasan lah. Hilang fokus lah. Lepas tu dia protes. Ustaz ni apa? Panjang sangat kan? Cepat dia sikit. Banyak urusan. Dia dah mulalah bertarung. Betul kan? Tapi lawan. Lawan terjagalah keikhlasan. Apa dia perkara itu? Ya, yang termasuk dalam syirik kecil ini. Syirik kecil tak menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam. Tetapi kalau dia bertukar niat, ya, contoh ni riak ni. Tengok Yang pertama riak. Dan melakukan suatu perbuatan kerana makhluk, kerana manusia. Ar-riya'ul yasir. Ya. Seperti seorang muslim, dia kontak bila sebut muslim itu termasuk muslimah. Kecuali kalau dikhususkan satu-satu. Quran ni kaedah dia kalau guna sebut ar-rijal, ya, ada yang termasuk padanya perempuan juga. Tapi kadang Quran sebut wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya, itu penghususan masing-masing. Bila sebut seorang muslim termasuk muslimah yang beramal dan solat kerana Allah, tetapi ia melakukan solat dan amalnya dengan baik, ada niat sampingan. Ini menyekutukan Allah dari segi niat agar dipuji oleh orang lain. Maknanya tak murni niat dia. Ya, barangkali 50-50, 70-30. Ikutlah darjat mana yang kuat dia nak lawan tu. Ya, Allah Taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 100. Ini kaedah. Daripada di sini keluar dua syarat dalam beribadah. Apa-apa ibadah yang kita lakukan, sama ada ucapan, perbuatan, niat,
atau gabungan keseluruhannya yang berjalan serentak mesti menepati 2 piawaian. 1, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas adalah amalan hati. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Yang kedua, mesti ittiba'ur rasul. Dibuat mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Tak boleh keluar daripada aturan ini. Tak boleh memandai-mandai buat SOP sendiri. Contoh dalam berzikir. Nabi SAW ajar kan aturan dia. Apa nak dibaca, waktu bila, bagaimana dan bilangan contoh. Lepas solat, zikirnya seperti ini. Ikut je lah. Tapi banyak orang tak puas hati. Sikit sangat lah. Ya, nak baca panjang-panjang. Tambah pula buat gadget baru. Tak cukup dengan itu, buat lagu pula, irama lagi. Tak cukup dengan itu, buat orang ramai. Sedap sikit semangat. Dia datang ke alasan tu ikut akal, bukan ikut nakal. Agama ni bukan sedap, bukan. Bukan ikut nafsu, bukan. Ikut wahyu. Ya. Ada zikir waktu pagi, khusus. Ikut aturan itu. Ada zikir waktu petang, ikut aturan itu. Ya. Zikir ada yang di lisan saja. Ada zikir ingat Allah dalam perbuatan. Dan ada zikir yang ingat Allah dalam perbuatan berjalan dengan ucapan. Maka ulama tulis kitab Al-Azkar. Zikir-zikir dan wirid-wirid. Nak keluar rumah, aturannya bagaimana? Dalam Syama'il Muhammadiyah tu, contoh diterangkan. Ya. Nabi SAW dalam perkara-perkara yang berbentuk kehormatan, kemuliaan, Nabi SAW suka melakukannya daripada arah kanan. Apa-apa saja yang bentuk ni general principle. Bila tidak ada prinsip khusus, maka guna general principle. Boleh faham? Bila telah dinyatakan standardnya baku, maka kena ikut yang tu. Tapi bila tidak ada, maka guna prinsipal umum tadi. Contoh, ya, kalau prinsip khusus Nabi SAW terangkan, nak keluar rumah, nak masuk rumah, nak masuk tandas, keluar tandas, masuk masjid, keluar masjid, nak pakai baju, tangan baju, pakai seluar, tangan seluar, dan sebagainya. Dah ada. Yang ini kena kanan. Yang ini kena kiri. Yang ini ucapannya begini, yang ini ucapannya begitu. Tapi ada perbuatan yang Nabi SAW, contoh lain, Nabi SAW jelaskan yang kanan, sikat rambut, mula kanan. Tanggal baju, arahkan. Contoh Ada yang Nabi SAW tak sebut. Wallahu'alam. Contoh, potong kuku. Potong kuku ada tak? Nabi SAW mula jari ni, tu ke sini. Ni atas sini, atas sini, atas sini. Ada? Wallahu'alam. Setakat yang saya tahu, tidak ada. Kalau ada pun diagram-diagram yang tunjukkan tu, tidak datang daripada hadis yang sahih. Setakat ni lah yang saya tahu. Jadi bila kita tak temui hadis yang spesifik menjelaskan bagaimana Nabi SAW potong kuku, kuku mana dulu yang dimulakan, pakai general principle tadi. Mula daripada kanan. Macam mana? Kalau kanan, tangan ni. Tentu tangan kanan yang ni dulu. Okey, jarinya diukur kanan daripada mana? Yang ini ke yang ini? Which one? Iya betul. Yang ini, kanan. Sebab ini ambil kanan ni. Ini sebagaimana yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tadi. Bab memulakan daripada anggota kanan dalam perkara-perkara yang berbentuk kemuliaan kebaikan. Kanan 1 2 3 4 5. Yang ni mana kanan? Mula-mula. Bagus. Jawapan betul. Kalau tidak, tak suruh tulis itu kesimpulan. Ini. Okey. Ada perkara-perkara yang mendatang yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya pakai jam. Betul. Jam ni berbentuk kemuliaan ke, kebaikan ke atau keburukan? Atau perkara yang tak menarik, tak bagus. Bagus saja nak tengok waktu nak manage our time kan. Pakai prinsipal tadi. Kalau kita nak terapkan sunnah tu, letak belah kanan. Dapat pahala sebab apa ikut prinsipal tadi. Kalau letak belah kiri sebab nak ikut cara orang putih pakai kiri, kita pun pakai. Ataupun ramainya manusia pakai kiri, kita pun pakai kiri. Tak salah tak salah. Tapi keutamaan dapat pahala. Yang ni sebab apa kita nak ikut Nabi SAW? Sebab daripada right-handed. Memang payah kekok tu kan. Lama-lama, udah. Alah bisa, tegal biasa. Sebab tu kalau kita faham Quran hari ni, Masya Allah, nikmat. Sikit tu kita tahu, kita buat. Dapat pahala. Macam tadi, arah kanan. Betul kan? Benda simple aja. Nak dapat pahala ni, yang simple tu nanti agak yang paling banyak yang memberatkan timbangan. Ya? Nanti kita timbang shortage kat mana-mana, kita nak yang simple tu lah topak.
Macam kita pergi Tashian Go tu tak? Tak situ, tak angkat dia. Tengok sorti cili bersin. Sampai bila takkan buka, kau tunggu di situ. Kau rayulah kat palang tu. No. Sampai stres kita. Orang belakang pun stres, betul kan? Kalut pun kau baik gitu waktu tu. Allah. Tambah kalau tak ada Tashian Go, kita tak bawa. Keluar lupa balik dan letak lagi kereta. Kalau pakai Tashian Go lah. RFID tak ada lah, betul kan? Dia stres tu. Ya, jadi hidup di bandar ni memang stres sungguh lah. So kena attend kursus stress management. Betul ke tahu? Sebab tu di syarikat-syarikat ada stress management. Ya, satu lagi kursus yang kena ada di organisasi khususnya yang high pressure dan sebagainya, kena ada kursus anger management. Bukan setakat di organisasi, di rumah tangga, itu nombor satu. Betul kan? Anger, how to manage our anger. Sebab apa? Orang yang marah ni seperti garbage truck. Lori sampah tu. Dia penuh dengan pelbagai perkara yang dia stres, dia cari tempat nak dumping area tu, dump others. Dia tulis sebuah buku, The Law of the Garbage Truck. Tu. Don't dump your garbage on others, don't accept others' garbage. Just mind, wave, and life goes on. Principle how to reconcile diri kita, reposition to become patient. Cara Nabi SAW ajar, betul kan? Kaedah. Orang putih cekap ada sistematik kan dia. Kita hadis semua ada, tak pandai nak atur SOP dia. Ceramah suruh sabar-sabar, tapi paling apa? Kalau orang Melayu panggil apa? Anger, apa ni, hot temper panggil apa? Hot temper, barat. Tu. Baik, kembali. Selingan. Baik. Jadi syarat ibadah apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Jadi, bila ada ikhlas, menafikan riak. Riak, dia membatalkan amalan yang diriakkan. Itu saja. Yang lain tak kena ni. Contoh, datang kuliah ni. Nak tunjuk pada jiran. Atau datang kuliah bagi kuliah. Nak tunjuk dia pandai, dia hafal Quran itu, hadis itu. Nak impress orang. Ya, orang puji aku. Nak banyak like dalam YouTube video. Siap lah kau. Itu semua siapa tahu? Allah Ta'ala saja, betul kan? Sebab dia amalan hati. Sebab tu perkara yang paling sulit adalah mujahadatun nafs. Jihadun nafs. Nak lawan hawa nafsu. Secara zahir orang nampak kita baik. Nampak cool, relax and steady. Tetapi batin Allah Maha mengetahui. Sebab tu jihad yang paling sulit adalah iaitu melakukan tazkiyatun nafs. To purify our souls. That's the most difficult. Mujahadah. Nak buang sifat-sifat tercela. Sebab tu ilmu wajib kena belajar. Jadi kena tahu sifat riak ni apa. Hasad ni apa. Ujub ni apa. Sum'ah ni apa. Bila datang ni, dia akan datang. Sebab syaitan akan datang kan. Jurus-jurus dari sisi ni. So kita pun ada defense kita. Nak defend daripada serangan itu. Serangan kita, defend kita yang paling ampuh apa? Astagfirullah. Betul kan? Apa faedah aku buat ni kalau nak tunjuk manusia? Tak ada faedah. Kalau nak harap pujian manusia, sampai bila tak akan pernah terpuaskan. Betul kan? Macam orang lah. Dia pakai pakaian lawa dan sebagainya. Nak tarik siapa? Perhatian orang. Pergi pejabat, orang puji. Baju cantik nampak? Baru beli ke? I beli tu, mahal ni, you know. Bukan tempat biasa, no. Bukan Bintang Plaza. You know, ada satu pasar raya situ. High class tau. Tanya satu je, dia punya elaboration. Masya Allah. Ada penyakit. Bukan senang ni. Bukan senang tuan. Setiap orang akan diuji daripada sisi ni. Dengan pelbagai cara yang berbeza. Orang alim diuji dengan caranya tersendiri. Dan pelbagai lagi. Jadi, pertahanan kita adalah ilmu tadi. Quran dan hadis itu kita letak di depan. Sebagai filter. Segera ingat. Perkara ini tidak ada manfaat. Sebab tu Allah ajar kita di awal dalam Quran. Ayat mula-mula, Alhamdulillah. Betul kan? Puji Allah. Jangan puji makhluk. Puji Allah itulah pujian yang sejati yang bermanfaat. Apa saja nikmat yang kita dapat ni kita kena ingat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kamu dapat itu semua daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Selamat bersih hati. Macam mana cara nak rawat hati? Nak pastikan hati sentiasa sihat. Ini sulit. Perjuangan yang sulit tetapi kena lalui. Kena jalani. Baik, Rasulullah SAW bersabda. Masih ada masa? Kita habis nombor 1 Nombor 2, 3 ada berapa? Kita sambung nanti Okay, hadis ni. Inna
akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Ar-riya. Yaqulullahu yaumal qiyamati idza jazan nasa bi a'malihim idhabu ila alladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sesungguhnya yang paling aku khawatir, kata Nabi SAW, ke atas kamu adalah syirik kecil, syirkun asghar, yaitu ar-riya. Pada hari kiamat, ketika mana Allah Ta'ala memberi balasan kepada manusia atas perbuatan mereka, maka Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah berbicara langsung dengan kita di negeri akhirat, kita dengar, ya, pergilah kamu kepada orang-orang yang kepada mereka kamu perlihatkan amalan kamu di dunia. Lihatlah apakah kamu dapat balasan di sisi mereka. Ni bentuk apa ni? Sindiran. Sindiran. Ya, sindiran tajam. Nak sangat dulu kamu buat, nak menunjuk-nunjuk pada orang, pergilah minta pada dia. Jangan minta pada aku. Begitulah maksudnya. Ketika itu memang tersangat pedih. Ya. Tak terkata apa-apa kita ketika itu. Sebab apa? Banyak manusia diserang dari sisi ini, riak. Ya, nak menunjuk-nunjuk. Apatah lagi di zaman sekarang, manusia tertipu dengan media sosial. Sampai semua aktiviti pribadi dipaparkan dalam ni. Update hari ni pergi mana? Pakai angin. Kat mana? Cerita semua. Ya, sampai makan pun cerita. Sedap ni makan ni. Ya. Dan berbagai lagi. Ya Allah. Ingat satu ketika dulu kita malu, bahkan jadi rahsia aktiviti pribadi, betul kan? Ada diary, diary. Tulis bukan main. Kita takkan bagi orang baca. Siapa pun ketika itu kan, masa itu. Kalau ada orang buka, ya Allah, baru bergaduh, kawan rapat jadi musuh forever. Sekarang semua rahsia kita buka. Ya Allah. Itu aib ibaratnya. Ingat hadis. Barang siapa yang membuka aibnya, Allah akan buka aibnya di negeri akhirat. Aib orang pun Allah larang buka. Aib kita, Allah larang juga. Padahal it's ours kan. We own it. And yet we are not allowed to expose it. Bayang, nak jaga maruah harga diri. Juga jangan tersakiti orang lain. Ni cerita makan durian bagai-bagai. Sedapnya. Jiran sebelah baca. Ya, keluar rumah tengok kulit aja. Jiran pula susah. Tak beli durian pun tak mampu. Bayang, mampu tengok aja lah. Cerita pula kat situ. Dia pula, geng kita pula duduk dalam grup tu. Naya kawan. Cukuplah tuan-tuan. Ya. Tak layak dah kita ni. Apatah lagi umur macam ni, semua je nak upload. Gunakan media sosial itu dapat pahala. Jangan dapat dosa. Media sosial tu nanti, dia akan jadi boomerang tau. Kalau tak di-manage, tak di-utilize dengan benar, dia akan jadi dosa jariah tau. Mesin penjana dosa. Dia punya movement tu. Continuously running 24 hours. Selagi mana Facebook kita tu hidup. Tuan mati lama lah. Saya sampai sekarang tak mengerti macam mana nak buang Facebook ni. Ada siapa tahu nak delete. Saya ada satu nak buang, tak pandai. Padahal tak banyak apa pun, tapi nak buang, tak faedah. Tak cerita apa pun situ. Ya, cuma nak buang. Tu. Kalau dia hidup disebabkan kebaikan, banyaknya lah. Ya, pahala jariah. Ya itu. Jadi guna Facebook untuk dapat pahala. Senang kan Facebook dapat pahala, betul kan? Apa-apalah kita tulis buat kata-kata ringkas sudah lah. Ya, letak situ. Dapat pahala. Siapa baca? Siapa saja yang baca, terus dapat pahala. Inilah MLM yang paling bagus. Kita tak dipotong apa-apa, orang lain pun tak dipotong apa-apa. Pakai ganda masing-masing. Baik, cukup dekat tu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga tauhid kita. Allah hindari kita daripada syirik. Allah jaga kita berada di atas sunnah. Dan Allah jauhi kita daripada bid'ah. Ya, dan kita menyintai orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Kita mendokongi, kita bersama dengan mereka. Kerana bersama dengan mereka itu, kita sedang bersama dengan Nabi SAW dan seluruh para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Wallahu alam. Panjang umur kita akan lanjut, iaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian yang ketiga, syirik khafi, yang ini tersembunyi. Jadi secara kesimpulannya, syirik itu boleh dibahagi pada dua kumpulan. Satu, syirkun akbar. Syirkun akbar itu boleh datang daripada tiga jurusan. Dari sisi ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma' was sifat. Syirkun asghar datang daripada dua jurusan, yang nyata, yang zahir, menerusi ucapan dan perbuatan. Yang kedua datang dari sisi perkara yang tersembunyi, iaitu amalan hati. Nanti ke depan dia akan datang penjelasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.